Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan dan puan, sekali lagi video ini disiarkan di channel YouTube Nur Aminah Umar, dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tuan dan puan yang baru. Sekiranya ini adalah video yang pertama tuan dan puan tonton, ingin saya perkenalkan sekali lagi, saya adalah Nur Aminah Umar dan saya merupakan seorang business advisor, dan saya mengendalikan banyak program dengan hasil kerjasama, dengan hasil kolaborasi bersama dengan syarikat-syarikat serta agensi atau individu yang menguruskan ataupun yang banyak berurusan dengan usahawan, business owners dan juga bakal usahawan di luar sana. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam video kali ini saya membawakan satu topik, iaitu tentang bagaimana untuk menarik diri daripada perkongsian PLT. Baik, sekali lagi saya ingin maklumkan bahawa semua video yang saya siarkan adalah berdasarkan konten yang disusun dan juga berdasarkan pembacaan serta pengalaman dalam hal-hal pengurusan yang berkaitan secara langsung atas dasar situasi di mana saya sendiri pernah mengendalikan syarikat PLT sebagai moderator dan sebagai penasihat, serta pada masa yang sama saya juga pernah mengendalikan beberapa syarikat Sdn Bhd dan juga menjadi pengarah syarikat-syarikat yang berkenaan. Jadi untuk itu dalam video ini saya ingin bawakan satu perbincangan di mana bagaimana sekiranya kita ingin mengeluarkan atau menarik diri daripada sebuah syarikat perkongsian PLT. Baik, pertama sekali, syarikat PLT ini adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan dengan wajib ada dua nama di dalamnya. Jadi sekiranya kita ada dua nama, maksudnya nama A dan nama B, dan ditakdirkan saya adalah pekongsi A, maka sekiranya saya ingin menarik diri, saya mestilah menyemak semula siapakah pegawai pematuhan dalam syarikat PLT yang disebut sebagai compliance officer. Ada sesetengah syarikat PLT melantik ke semua pekongsi untuk menjadi compliance officer, iaitu pegawai pematuhan, manakala ada sesetengah syarikat PLT melantik hanya salah seorang sahaja. Jadi perlu disemak siapakah compliance officer dalam syarikat itu yang dinamakan, kerana compliance officer ini sebenarnya adalah pegawai pematuhan yang mempunyai kewajipan untuk memastikan semua compliance, iaitu orang kata serah simpan dokumen-dokumen untuk pekongsi, dia yang pastikan perlu ada sekiranya ada maklumat-maklumat ataupun pertukaran dalam butir-butir syarikat PLT. Compliance officer inilah yang perlu memastikan ianya dilakukan. Jadi perlu rujuk semula, sekiranya ada dua sahaja tidak ada masalah, perlu rujuk dengan seorang lagi, dan apabila kita nak keluarkan satu nama, kalau dua sahaja mestilah ada pengganti yang baru boleh dikeluarkan. Kalau tak ada pengganti yang baru, satu lagi tak boleh dikeluarkan. Jadi kena ada satu dokumentasi, iaitu kena ada satu surat yang menyatakan bahawa penarikan diri dari perkongsian PLT, kena sebutkan nama PLT sekian-sekian. Nyatakan tarik diri dan tanda tangan surat itu, serahkan kepada compliance officer untuk buat perubahan penukaran maklumat-maklumat di SSM. Dengan maksudnya apabila keluarkan satu, kena tambah satu yang baru, kerana PLT syaratnya minimum mesti ada dua. Kalau tak ada, tak boleh. Nak keluar pun tak boleh. Kecuali kita tutup terus. Kalau tutup terus, mesti ada lagi satu prosedur untuk menutup, di mana compliance officer pun perlu membuat beberapa dokumentasi, perlu buat penyerahan, dan perlu ada proses-prosesnya, proses-prosesnya. Jadi sebagai seorang pegawai pematuhan, beliau mesti tahu. Itu sebabnya, di antara sebabnya tuan dan puan, mengapa syarikat PLT biasanya masih lagi melantik company secretary untuk membantu mereka menguruskan hal-hal ini, kerana mereka sibuk dengan bisnes. Kerana biasanya pekongsi dalam syarikat PLT ini adalah individu yang juga menjalankan perniagaan dan mereka aktif dalam hal-hal operasi. Jadi bergantung kepada keadaan syarikat PLT itu. Jadi kepada tuan dan puan sekiranya bertanya tentang bagaimana ingin mengeluarkan nama ataupun menarik diri dari syarikat PLT, itu adalah asasnya perkara awal yang perlu dilakukan. Jadi sekiranya tuan dan puan ada perlukan maklumat lanjut ataupun ingin merujuk tentang beberapa perkara yang berbentuk strategik, bagaimana untuk menyusun syarikat PLT, tuan dan puan boleh tinggalkan komen ataupun terus boleh tulis email di alamat yang tertera di dalam di bawah description video ini, untuk kita susunkan bagaimanakah cara yang baik kita boleh berbincang dan maklumkan kepada puan apa yang perlu dilakukan. Walau bagaimanapun, ia masih lagi bergantung kepada pekongsi yang ada dalam syarikat itu. Jadi tuan dan puan, ramai yang
orang kata menghantar email dan bertanya. Setengah soalan itu saya jawab sahaja melalui email, tetapi banyak perkara tidak dapat diselesaikan begitu sahaja. Jadi sekiranya masih ada lagi satu keperluan untuk berbincang dan menyusun bagaimanakah perkara-perkara lanjut perlu dilakukan, apakah tuan dan puan sudah tahu sama ada nak tutup sahaja syarikat PLT itu ataupun keluarkan penama tertentu dengan membawa masuk penama baru, atau sekiranya ada 5 penama keluarkan satu penama saja, tak ada masalah kerana masih ada 4 dan masih boleh diteruskan perniagaan. Apakah sebenarnya yang perlu dilihat dalam konteks formation of business tadi itu apabila kita menyusunkan pengurusan syarikat yang kita pilih, iaitu syarikat PLT dalam hal pengurusan bisnes. Jadi satu lagi yang ingin saya rumuskan dalam video ini, sebenarnya tuan dan puan, kewujudan Akta Syarikat PLT ini sebenarnya bertujuan memberikan kebebasan ataupun orang kata memberikan flexibility ataupun peluang yang lebih baik untuk kumpulan profesional. Jadi PLT ini sesuai untuk perniagaan yang dijalankan oleh golongan profesional, perniagaan kecil dan sederhana. Sekiranya dia berbentuk usaha sama ataupun joint ventures, ataupun dia berbentuk venture capital, iaitu model perusahaan dengan modal teroka, maksudnya venture capital tu tadi. Jadi kesemua ini perkara-perkara yang berbentuk strategik ini sebenarnya perlu dibincangkan secara lebih terperinci. Jadi saya harap dengan video ini tuan dan puan dapat maklumat sedikit gambaran bagaimana untuk mengeluarkan nama dari satu syarikat PLT ataupun menarik diri melakukan penarikan diri daripada syarikat PLT. Jadi untuk itu tuan dan puan tinggalkan thumbs up, boleh tonton playlist tentang syarikat PLT, pengurusan syarikat lain-lain serta pengurusan enterprise. Jadi ia dapat memudahkan menjadi satu panduan asas kepada tuan dan puan untuk meneruskan apa-apa yang tuan dan puan rancangkan seterusnya. Jadi perkongsian video-video ini adalah berdasarkan kepada pembacaan dan juga pengalaman saya sendiri. Secara teknikalnya tuan dan puan mesti merujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan, termasuk setiausaha syarikat, termasuk peguam, accountant dan juga accountant. Jadi untuk itu tuan dan puan, insya-Allah terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang dan kita akan bincangkan lagi beberapa perkara tentang hal pengurusan perniagaan, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.